Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang pertemukan kita, yang memberikan kita kekuatan untuk menuntut ilmu, menambahkan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan apa yang paling penting, ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita beramal, dan ianya menjadi bekalan kita di hari yang tidak ada bekalan melainkan apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan Allah pemudahkan bagi kita. Amin. Baik, kita tengok balik dalam bab wasiat ke-47, yakni segeralah bertaubat. Ya, segera bertaubat. Segera kita berlumba-lumba dalam siri bertaubat, berdalilkan ayat dalam surah An-Nur itu, watubu ilallah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ya, kerana taubat ini banyak kelebihan dia, kita dah tahu dah. Bukan sekadar apabila diampunkan dosa kita, ya, kita bersih. Bahkan dengan pengampunan dosa tu banyak berlaku dalam siri perubatan Islam. Ya, Allah menghilangkan beberapa masalah dalam diri kita. Ini berdalilkan di dalam surah Nuh alaihissalam, ya, yang mana Allah ceritakan. Buka surah Nuh. Surah yang ke-671. Ayat ke-10. Ini agak masalah-masalah yang masyarakat manusia tidak nampak tentang kelebihan-kelebihan istighfar dan taubat ni. Ayat 10. Orang cuba menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan yang terbaik, tetapi dia terlupa bahawa dia kena rujuk kepada penciptanya. Dia kena rujuk dalam siri kesalahan-kesalahan. Ya, bila dia ada perkara-perkara yang layak untuk dimiliki, maka dia layak untuk dapatlah. Pasal apabila seorang lelaki itu berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, Rasulullah katakan, tetapi makanannya haram, apa lagi? Pakaiannya haram, dari hasil yang haram. Macam mana Allah nak menerima doa dia? Ya, kita pun berusaha, tapi cara kita buat tak ikut syariat, apa semua syariat, berkat tu tidak ada. Walaupun dapat banyak harta, tapi ianya akan hilang begitu cepat. Okey, dalam ayat ke-10 ni kita tengok apa dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah yang Maha Pengampun. Nescaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebatnya, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula dalamnya untukmu sungai-sungai. Maksudnya apa? Bila seorang itu berdoa kepada Allah dan beristighfar kepada Allah, akan diberikan harta, akan diberikan zuriat, akan diberikan segala-gala kebaikan. Masalahnya kita tidak rujuk kepada punca kekurangan harta segala-galanya, kan? Kita tidak rujuk kepada Allah. Kita mula menyalahkan orang ni tak pandai buat bisnes, orang ni begini begitu. Akhirnya kita lupa kepada asal segala masalah, yakni kita dengan Allah, macam mana masalah kita. Okey, jadi ini di antara ayat yang baik untuk memastikan bagaimana jika seorang itu berhadapan dengan problem-problem yang dimaksudkan. Maka jika ada problem, rujuk kepada Allah, insya-Allah Allah akan bagi segala perkara yang menyelesaikan masalahnya. Okey, kita masuk
muka surat 494. Maka barang siapa dalam ayat yang berikutnya surah Al-Maidah, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih. Maka barang siapa yang bertaubat di antara pencuri-pencuri ataupun benda-benda yang tak baik ini, sesudah melakukan kejahatan dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Kerana ayat ni berkaitan dengan ayat mencuri, maka dia letakkan di situ. Baik, jadi dalam ayat ini jelas kepada kita faman taba min ba'di zulmihi, ya, menunjukkan kita akan melakukan kesilapan yang besar, agak-agak besar kesilapan kita. Ya, kesilapan apa yang Allah tak ampunkan? Syirik. Yang lain Allah ampun tak? Bayangkan seorang lelaki membawa kabair sebanyak berapa kabair? 100 kabair. Allah ampun tak? Ampun, kan? Kes bunuh orang tu kan. Satu tu dah kabair. Di antara kabair sab'ah mubiqat, 7 dosa-dosa besar yang di antara perkara yang paling besar, ya, selain daripada syirik, membunuh orang tanpa hak dia. Dia buat 100 orang dibunuhnya. Agak-agak kita ada kabair macam tu. Satu kabair pun belum tentu, kan? Ya, alhamdulillah, satu kabair pun belum tentu. Ya, Allah Maha Pengampun. Tu kata peluang kita untuk masuk syurga tu ada. Cuma cuba teruskan usaha kita beristighfar dan bertaubat. Muka surat 494. Ya, kita teruskan usahakan bertaubat, insya-Allah Allah ampun. Ya, ibu-ibu, bila kita nakkan kebaikan, carilah Allah. Allah akan ampun, ya. 99 kabair, 100 kabair pun diampunkan Allah. Ini kan pula macam kita. Ya, kita bukan dosa kabair pun. Ya, kita kalau dulu apa dia? Dulu hanya pakai baju kebaya, kan? Zaman kau dah bukan baju kebaya. Ini zaman tak ada pula dalam ni. Ya. Skirt. Oh, pakai skirt dia. Dah moden. Lupa pula. Zaman makcik-makcik dulu, kan? Zaman skirt. Bau lutut lah. Skirt dah juga. Zaman sekarang ni dah lain pula. Jeans dengan ketatnya, seluar getahnya tu, kan? Tudung tapi nampak ketiak. Tak reti. Okey, baik. Marilah kita juga mengenali sebahagian hadis-hadis Nabawi yang memancar cahaya seruan agar bertaubat dan kembali kepada Allah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih daripada 70 kali dalam satu hari. Dari Al-Ghar bin Yasar Al-Akhar bin Yasar, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan pohonlah keampunan, kerana aku juga bertaubat sebanyak 100 kali dalam satu hari. Okey. Cuba perhatikan diri Rasulullah SAW yang maksum ini, yang dosanya pada masa lalu dan yang akan datang telah diampuni. Meskipun begitu, beliau tetap memohon ampun dan bertaubat kepadanya sebanyak 100 kali dalam satu hari. Hal ini menimbulkan suatu pengertian pada kita tentang pentingnya taubat dalam kehidupan kita. Okey, dua hadis ni diketengahkan. Dikatakan lebih daripada 70 kali. Okey, 70 kali satu hari. Apakah maksud tu? Ya, 70 kali paling kurang. Dalam surah apa yang tiap saya tengok? Maksud dikatakan la astaghfirannallaha fi kulli yawmin mi'at aksar min, macam mana? Lebih daripada 70 kali itu maksudnya dia banyak bertaubat, bukan 70 kali ataupun lebih tu.
had 70 kali. Tak, maksudnya dia banyak bertaubat kepada Allah. Dan berapa banyak taubat dia? 100 kali bilangan dia. Bukannya ini menunjukkan kalimah 70 kali itu maksudnya dia macam kita banyak beribu-ribu ke, hanya bukanlah beribu tapi nak ceritakan banyak kali kan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tapi Rasulullah bila dia beristighfar penuh penghayatan. Ya, kita kena ingat dia baca tu astaghfirullahalazim. Dia tahu apa makna dia. Bukan macam kita astaghfirullahalazim. Sedap pula ya. Kita sedap tang situ, bukan tang penghayatan dia. Ya. Itu kesilapan kita dari sudut cara bertaubat. Okey. Baik, wahai saudari muslimahku, hak-hak Allah terlalu agung jika engkau harus melaksanakannya. Lalu bagaimana cara agar engkau boleh mendapat keredaannya? Perhati kalau ucapan seorang tabi'in yang terhormat, Tariq Ibn Habib, sesungguhnya hak-hak Allah terlalu agung jika harus dilaksanakan oleh manusia, namun mereka harus tetap bertaubat pada waktu pagi dan petang hari. Itu pasal dalam zikir pagi dan petang ada istighfar kepada Allah. Ya, kita beristighfar kepada Allah. Jadi kita kena buatlah. Ya. Tentunya engkau berfikir-fikir jika tadinya engkau memiliki semua yang engkau inginkan berupa angan-angan dan harapan, engkau boleh mendapat apa pun yang engkau kehendaki. Namun kemudian tiba-tiba semua yang engkau miliki itu musnah, tidak berbekas, tanpa faedah. Tentunya engkau akan menangis, menderita dan dirundung penyesalan kerana kehilangan apa yang dimiliki. Serta engkau hanya dapat menggigit jari. Lalu bagaimana pendapatmu tentang umurmu yang merupakan mutiara yang tidak terhingga nilainya, yang tidak boleh diukur dengan benda apa pun, yang pada hakikatnya umur itu merupakan ungkapan tentang nafas yang keluar, yang tidak akan kembali kepadamu, di mana nafas ini merupakan modal kekayaanmu di dunia, yang tidak akan mampu engkau beli dengan kenikmatan seperti apa pun. Jadi bagaimana mungkin engkau menyia-nyia umur tersebut tanpa disertai dengan taubat yang sebenar-benar. Jadi penulis ini cuba nak menghuraikan kita tentang satu nikmat yang Allah bagikan seharusnya diiringi dengan taubat dan istighfar. Ya, yang mana nikmat yang kita miliki terlalu banyak. Bayangkan misalan kan kita bawa duit keluar dari bank, ya, 50,000 cash. Ya, yang macam setengah orang bawa, terutamanya akhir bulan ni nak bayar gaji kan. Tiba-tiba dirompak. Macam mana agaknya? Rasa berbagai-bagai serabut di kepala kan. Hilang duit aku, apa, semualah. Nafas yang kita lalui, nyawa umur kita ni, berapa banyak dah kita lalui. Bagaimana kedudukannya? Cukuplah zaman muda kita dulu. Ya. Zaman muda kita ke masih rasa muda lagi. Wallahualam. Yang ni grup muda kot. Ni orang muda lagi kan. Itu yang perasan tu. Ya. Awet muda. Lagi perasan ya. Baik. Ya, tapi nak menceritakan perkara itu sedang berlaku kepada kita tiap-tiap hari. Kita sedut nafas kan. Sebenarnya nafas kita ni bukan, kalau Allah nak tahan 1 minit pun dah habis kan. Bayangkan. Tak nampak. Subhanallah, orang yang tersesak asma tu separuh nak mati, kita tengok, ya Allah kesian. Saya tengok orang asma ni kesian sangat-sangat yang betul-betul kena tu. Itu belum ke IJN lagi tu. Ya, tersesak nafas. Allah bagi kita berapa nafas kita ni? 1 second berapa? Umur kita 24 jam. 24 jam. Berapa minit ya? 60 kali 24 berapa? 442 1440 minit. Okey, 1440 minit dibagi kat kita. 1 minit berapa second? 60 kali 1440 kali kan? 86,400 second. Okey? Allah tarik kita, kalau cuba tahan nafas berapa second boleh kita tengok. Saya cuba kat budak-budak paling kurang 45 second je tarik nafas baru mati dah tu. Okey? 45 second tak sampai 1 minit dah nak mati dah. Ya. Bawa selam sungai, semua selam sungai.
Tak sampai 1 minit. Bayangkan nikmat Allah bagi kat kita, berapa banyak dia bagi tu. Cukup pada ini saja nikmat yang Allah bagi, tarik nafas, keluar nafas dalam 1 hari tu. Subhanallah, tiba-tiba kita sia-siakan. Tak apa, tidak ada istilah terlambat dalam siri taubat kepada Allah. Mana boleh dan kita bertaubat, beristighfar, buatlah, ya. Okey, baik. Sesungguhnya apabila malaikat pencabut nyawa sudah menghampiri seseorang, maka akan tersirat di wajahnya rasa penyesalan, lalu dia berandai-andai, kalaupun dia masih memiliki dunia dan perhiasannya, tentu dia akan menebus nafas dia dengan perhiasan dunia tersebut, tetapi dia tidak mampu melakukannya. Benar apa yang difirmankan Allah. Ya, jadi di dalam ayat ini di dalam kisah ini nak menceritakan kalau orang tu dah nak mati, ya, bagilah apa saja. Dia tak nak, betul tak? Kamu dah nak mati, ambil hidup lah, ambil lah rumah aku, ambil lah BMW aku bagi. Dia bukan nak tu. Dia nak apa? Nyawa, kan? Nak nyawa sikit je, tolonglah. Tu yang sanggup pergi ke luar negeri beratus ribu habis semata-mata nakkan nyawa tu. Nakkan nafas tu. Baru nilai nafas tu berharga. Ya. Itu pasal manusia ni selagi benda tu ada, okey lagi, dia jadi alpa leka. Bila hilang, baru dia rasa. Kecuali kalau benda tak baik, misalnya bibik yang melambung budak tu, kalau hilang tu tak apalah. Atau bibik mencuri kat rumah aku, hilang tu rasa lega. Tapi kalau benda yang baik hilang, baru kita tahu nilai. Itu pasal bila orang-orang luar yang duduk macam di Yaman, duduk yang mana negeri-negeri luar, dia datang ke Malaysia, dia kata kalau orang Malaysia tahu nilai ya nikmat keamanan di Malaysia ni, subhanallah, dia pun takkan buat macam ni. Nikmat keamanan memang nikmat, saya katakan. Kita pernah duduk di negeri luar, kita tahulah macam mungkin ibu-ibu pernah duduk negeri-negeri barat, kan? Tak tahulah macam mana kedudukan sana. Saya duduk negeri Pakistan, dah tahu dah perangai orang Pakistan. Keamanan tu, subhanallah. Kalau dia tak suka tu, okey, nak buat apa, mogok misalan, pertama dia tembak kedai-kedai tu, tutup. Tak tutup dia tembak. Kecut kita, kan? Pum tembak tengah-tengah makan, bertembak pula. La ilaha illallah, macam pekan koboi betul, kan? Orang makan atas meja, sudah kita makan bawah meja, dia orang bertembak. Tak aman. Ya, takut, perasaan takut di sudut tu. Tapi di Malaysia, Masya Allah, masih lagi ada keamanan yang selesa, kan? Kalau Allah cabut, kita akan tahulah. Okay. Dan begitu juga nikmat. Misalnya kita ambil nikmat mata, Kak Hazrin, kan? Allah bagi nikmat tu, Masya Allah, sihat. Tapi sekarang bila dah tarik, saya pun rabun dengar orang macam tu, kan? Dia terasa nikmat hilang. Cabut. Nanti dia akan tiba, usia-usia tua kita tu akan banyak hilang nikmat dia. Mulalah makan rasa tak sedap. Idak dulu tempoyak, Masya Allah, kan? Suka sangat-sangat. Durian tu saya dua biji tu tak jadi apa. Sekarang seulah pun, la ilaha illallah, tak larat, kan? Subhanallah. Kejap, tu orang muda sihat, untung. Dah tua ni. Hai. Dulu, kan, kuat cita rasa kita, kan? Tapi sekarang mudah terasa. Tu dia, kan? Bukan cita rasa dah, mudah terasa dah. Orang cakap sikit, orang tak ada nak cakap untuk dia, dia terasa pula, kan? Nak buat macam mana orang tua, kan? Terutamanya itu saya tengok dah tahap nenek sikit, ya. 60 ke atas tu, dia macam tu, mudah terasa. Anak tu tak ada apa. Anak tu, saya tengok kakak cerita, anak tu bungkus kain baju kotor, kan? Kotor dia letak dalam plastik. Okay, waktu dia hantar mak dia hantar kain bersih, baju bersih, beg apa, plastik tu. Mak dia boleh terasa. Bukan halau, dia kata anak letak dalam beg plastik je baju dia. Kan baju kotor, kan? Tapi anak yang seorang ni memang dia letak, tapi tak letak dalam beg, dia letak dalam beg plastik, lepas tu dia masukkan dalam beg yang anu sikit tu. Nampak? Terus terasa tak nak dah pergi. Subhanallah, kawan tu tak niat apa, tapi nak ceritakan. Bila saat begitu, dia mudah terasa. Ya, subhanallah, menakutkan dalam bab ni. Hari-hari tua kita akan hadapi. Itu belum lagi, ya, anak-anak kita tu mintalah lindung, ya.
takut nyanyuk tu. Saya cukup takut yang tu. Anak-anak tak mampu nak jaga kita, kita mampu nak jaga budak tu, anak kita dia kecil sampai besar, nak hidupkan dia. Anak-anak tak mampu nak jaga kita, sementara kita nak mati je. Berapa lama nak mati tu? Kalau dah nyanyuk tu tak lama. Tapi anak-anak tak mampu, ya, kalau bukan anak-anak yang soleh. Nanti rasalah cewa hari tua kan. Apa orang muda tengah syok sendiri tu kan. Ya, pasal kita belajar daripada pengalaman orang. Pengalaman tu yang penting. Subhanallah, ya. Didiklah anak-anak kita secara baik. Itu je. Okey, kita tengok ayat yang Allah ceritakan ni dalam surah Al-Munafiqun, ayat yang ke-10, 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Dan infakkanlah sebahagian dari yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Ya, dengan arti kata lain, ayat ini menceritakan betapa pentingnya amalan-amalan soleh ini sampai kita dah nak mati. Dan kemuncak bila kita nak mati, syaitan pun datang. Dan beberapa amalan akan ditonjolkan kehebatannya. Di antaranya, ya, ini dia. Ya Allah, apa dikata yang menyebabkan, ya Allah, berikan aku sedikit aja, bukan nak lama, seminit ke 2 minit, aku segar macam tu, aku nak istirahat. Aku nak bertaubat, harta ni aku nak infakkan. Ya, tapi apa kesudahannya? Ya, dikata yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Ya, punya lamanya kamu dah hidup 60 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tak dan masa nak bersedekah bertaubat, tak dan. Tak dan, sibuk. Ya, sibuk kita memanjang, ialah sibuk kan. Tak dan nak bertaubat. Tiba-tiba dah nak mati, nakkan 1 minit. Ya Allah, berapa ribu minit dah dibagikan, berjuta dah. Kamu tak dan nak bertaubat, tiba-tiba dah nak mati. Itulah nilainya taubat dan istighfar. Ya, nilainya waktu dah nak mati itu kita akan nampak pentingnya kehidupan sekarang ni untuk kita bercucuk tanam di akhirat. Okey, jadi Allah tak mengikut kita. Kita bukan nabi yang diberikan pilihan untuk hidup ataupun mati. Allah dah tetapkan kita bila mati, mati. Maka disitulah Allah katakan, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ingat, ya, jangan sangka kita usia muda, ya, kita tidak akan mati. Ya, saya ingatkan dalam bab ini, saya pernah tegur seorang perempuan ni, ya, anak dia hantar sekolah tahfiz. Tapi dianya, ya, pakai short. Tak malu kan? Kita nasihat, pakailah elok kan, pakai tudung kan. Nanti ustaz, umur saya 27. Cik kan, dia nak tunggu umur 30. Kan? InsyaAllah umur 30. Saya kata, agak-agak awak boleh hidup sampai umur 30 ke? Kan, nasib baik hidup sampai umur 30 juga kan. Umur dia dah masuk 30 lah. Nasib baik. Tak tahu pasal bukan sekolah saya, sekolah Lampung dulu kan. Ya Allah kata, fikirlah kan. Nasib baik Allah panjangkan juga umur dia. Ya, kalau tak panjang, tak ada nak bertaubat.
bawalah dosa tu. Okey. Sungguh kasihan dirimu jika kematian menghampirimu dan tidak ada sesuatu pun yang dapat engkau jadikan pelindung. Sesungguhnya besar penyesalan bagimu kerana engkau telah diseru agar bertaubat, tetapi engkau tidak memenuhi seruan itu. Wahai saudari muslimahku, marilah kita hidup bersama wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita boleh memikirkan apa yang terkandung di dalamnya, dan selanjutnya agar kita dapat mengambil pelajaran darinya. Ada yang sengaja menyebarkan isu tentang diri Aisyah yang mempunyai sifat-sifat buruk. Tentu saja isu itu disebarkan oleh orang-orang yang memang buruk perangainya. Lalu Rasulullah SAW menemui seraya menyampaikan wasiat tersebut, sedangkan pada saat itu belum turun wahyu yang mengkhabarkan kebebasan diri Aisyah dari fitnah yang disebarkan. Maksudnya kes ini berkaitan dengan fitnah Aisyah melakukan zina, ya, kes rantai yang hilang, yang tertinggal. Jadi tuduhan itu daripada orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Oleh kerana itu, ibu-ibu dalam masalah menuduh manusia, berhati-hati, berdosa besar kalau kita silap dalam percaturan kita. Biar kita tersilap dalam tak mengiyakan dalam beberapa perkara. Misalan, maaf ya, dalam masalah zina, masalah liwat. Ini di antara masalah isu masyarakat Malaysia yang jahat pemikiran dia. Dikuatkan dengan surat khabar yang penuh sifat munafik dia. Ya. Apa dia? Menuduh orang melakukan liwat, menuduh orang melakukan zina, tidak ada bukti. Siapa yang mengiyakan, semua akan dibawa di mahkamah mahsyar. Ingat ya. Silap mengiyakan kerana kita tak menyaksikan mata kepala kita. Ya, walaupun kita menyaksikan kita seorang, tak boleh kita nak membawa berita begitu. Maka siap, saya katakan dari sini, siap mereka untuk berada di mahkamah mahsyar untuk dihukum. Jika mereka tak bertaubat, tak minta maaf balik pada orang yang mereka katakan. Dalam isu yang ada sekarang, kes liwat dan kes zina. Yang seorang tu kata yang ni kata yang tu. Ya. Dua-dua kena, isu ni berat sangat di sisi Allah. Itu pasal alhamdulillah, ya, dalam bermula isu ni, kita kena ada ilmu dalam bab ini, ya. Jangan masuk urusan yang kita tak tahu. Mengiyakan pun tak boleh. Bila mengiyakan, habis. Dengar aja tak kisahlah. Jangan dengar iya, kan? Dia dengar tu ada iya, lepas tu pandai pula ulasan tu. Kita galakkan buat tak tahu, buat tak dengar pun tak apa. Ya. Kalau sekadar baca macam tu je lah. Tapi kita katakan, saya dalam bab macam ni tak berminat. Terutamanya kita membicarakan orang besar, kan. Orang tu tak kenal kita, kita je yang kenal dia. Kita pula bagi tuduhan. Kerana tuduhan berzina, berliwat, ya, satu benda yang besar. Walaupun terhadap seorang tu kita katakan macam na'udzubillah, macam artis ke, tak boleh kita nak hukumkan. Ataupun sejahat manusia, tak boleh. Sehingga ada bukti yang nyata dan ditetapkan. Ya, benda ni berat. Kerana benda ni ada kaitan. Itu pasal bila orang tu mengata orang berzina tak ada bukti, dia boleh kena sebat. Ya, dia menuduh, maka kena sebat. Susah tu. Jadi agak-agak kita lah dalam isu yang berlaku di negara kita, berapa ramai orang Malaysia yang terlibat. Ya, yang seorang tuduh yang ni, yang seorang tuduh yang ni, semuanya bahagian atasan negara kita. Semua akan terlibat. Alhamdulillah bagi orang tidak mengiyakan mana-mana pihak. Itu pentingnya kita tidak berada di mana-mana pihak. Ya. Kalau kita tegur dapat pahala lah. Tegur dapat pahala. Tegur macam mana tu? Nampak kan? Kita jangan ni mengumpat. Tegur orang yang berkata. Tak apa, tegur macam tu tak apa. Dia cakap benar. Dia pun akan kata, ya betul lah. Masalahnya mereka kata, dia pun ulas lah. Ulas. Ya, ulas memang dia tu memang kaki perempuan lah, apalah apa. Dia ulas macam tu. Na'udzubillah min zalik. Ini sekarang ni waktu dia ni. Ya, pasal dia jangka akan berlaku pilihan raya waktu cuti sekolah. Kerana sekolah nak digunakan. Dijangka akan berlaku. Okey. Inilah waktu kita nak tengok orang bongkar semua benda-benda yang na'udzubillah min zalik. Taubatlah pada Allah, tu je. Ya. Habis keaiban. Saya pernah tengok dalam tu internet tu dia buka. Seorang menteri duduk di waktu tengah belajar, kan budak lok-lak lagi kan. Tapi itulah dengan arak dia apa semua. Dibuka macam tu. Mungkin kawan tu dah bertaubat kan. Kenapa dibuka kan?
Itu yang saya nasihat. Kalau ada gambar-gambar, janganlah syok sendiri nak pergi tayang Facebook ke, kan, baik-baik, kan. Berbahaya. Saya ni kan dulu ngaji sekolah biasa ni, kan, aliran sains tu keluar dalam Facebook, la ilaha illallah, budak-budak ni. Tapi baiklah sikit, kan. Tapi maksudnya lak kita tu ada lagi, kan. Tapi saya tak nak sebut lah, kan. Nanti Kak Hazlin buka pula cari pula Ustaz Fadil, letih. Kalau orang nak, kalau masuk politik lagi dia keluarkan gambar ni, kan. Alahai. Saya fikir waktu umur saya, waktu SPM tu, lepas SPM saya ambil semua negatif filem. Boleh lekat juga gambar tu, kan. Pasal saya fikir macam inilah, kita tak sangka ada benda-benda yang begini mempercepatkan sebarnya maklumat. Nauzubillah. Baik-baik. Kat mana ke kita? Kisah Aisyah. Beliau berkata, in kunti al-mamti bi zambi. Artinya, jika engkau melakukan dosa dan engkau tidak melakukan sebagaimana satu kebiasaan. Asal kata al-mamti, mana dia? Al-mamti bi zambi. Al-mamti, al-lamamu, perkataan beliau, maka mohonlah ampun kepada Allah. Masalah minta ampun ini sudah kami kemukakan terdahulu beserta kaedah-kaedah bagi wanita mukminah. Perkataan beliau, wa tubi ilaihi at-taubatu, merupakan kata yang di situ terkandung makna kembali dan pulang. Jika dikatakan tabat al-muslimatu, artinya dia kembali taat kepada Tuhannya. Taubat bukan merupakan kata yang hanya diucapkan semata-mata atau ungkapan yang hanya diulang di lidah semata-mata, tetapi dia harus diwujudkan dalam suatu hal, iaitu harus merasa menyesal kerana telah melakukan kesalahan atau dosa. Dalam hal ini Rasulullah SAW berkata, penyesalan adalah taubat. Ya, kita menyesal tu dah kira taubat. Sebab tidak semestinya kita duduk atau tika sembahyang je semata-mata bertaubat. Tak. Waktu tengah drive ke, kita bawa teringat kisah-kisah lalu, astagfirullah, kan. Kita rasa menyesal. Itu taubat lah tu. Ya, taubat. Ataupun tengah buai cucu ke, teringat pula kisah lalu, astagfirullahalazim. Taubat lah tu. Simple je. Taubat tidak ada tempat yang khusus. Mana teringat kesalahan, itu taubat. Ya, cepat-cepat rujuk. Ya, itu mudahnya kita bertaubat. Tidak seperti orang Nasrani yang telah disesatkan, pergi ke gereja, lepas tu duduk dalam bilik apa nama tu, dia pun bercakap, aku salah begini, kan. Lepas tu dia ada padri dia, kan. Padri ke? Padri pun kata, padri bercakap ke tak? Oh, dia padri pun bercakap. Kamu diampunkan. Dia pun buat level kan. Orang tak minta lagi confession tu, kalau nak banyak lah. Kena beli kan, tak tahu. Oh, kena bayar. Lepas tu padri buat salah. Punya banyak padri buat salah. Punya banyaknya padri buat salah. Sudahnya. Itulah penipuannya. Ianya berlaku. Dan masyarakat Islam pun buat perkara yang sama. Ada kumpulan Al-Kahfi di Ampang dulu, sibuk. Siapa nak bertaubat, register dengan dia 1,100 ke berapa. Maka dia akan settlekan taubat tu. Percaya pula. Itu ada lagi satu grup ni, okey. Siapa untuk diuruskan doa munajat. Saya akan uruskan doa munajat. Sila tulis apa nak dimunajatkan. Saya akan munajat di tengah malam. Bisnes. Agama telah dibisneskan dengan cara begitu. Itu belum lagi orang yang akan mengeluar fatwa ikut cakap-cakap orang tertentu. Bisnes juga. Habis agama kita, ya. Itu semua berpunca daripada orang terdahulu silap. Maka kita pun mengikut sunan-sunan jalan-jalan mereka. Okey, penyesalan adalah taubat. Menyesal saja adalah taubat.
Kemudian dua, harus meninggalkan kederhakaan yang disesali dan menjauhi jalan yang dapat menghantar ke sana. Caranya ialah dengan melepaskan diri dari segala kederhakaan. Okey, yang tadi menyesal. Itu pasal kalau kita duduk sama kita, tak payahlah cerita kisah-kisah lalu. Kalau nak dibanggakan. Aku dulu, Masya Allah, nak ceritalah bangga. Tak boleh. Kalau benda tu merupakan keaiban, rahsiakan, simpan. Bukan nak dicerita. Oh, sanggul aku macam tebuan punya sarang. Oh, nak cerita, habis cerita. Kan? Dah lah tu, kamu dah silap. Cuma para sahabat bercerita juga tentang perkara-perkara lama, bukan untuk dibanggakan, tapi untuk mengatakan dirinya bodoh di waktu itu. Buat begitu, buat begini, buat begitu, merasakan bodoh. Kalau kita nak merasakan kebodohan dalam diri kita, tak apa. Tapi kalau kita nak berbangga dengan maksiat yang kita lakukan, na'udzubillah, pasal benda ni berlaku. Ya, buat apa kamu bercerita? Na'udzubillah, betul. Di Mekah waktu saya handle grup, ya, kita pun kata la ilaha illallah dia ni, kan. Kamu berada di kota suci begini, kamu bertaubat cukuplah, tak rahsiakan apa yang kamu lakukan. Apa memberi pengajaran macam tu, Kak? Yalah, kalau memberi pengajaran tu mungkin ini dia cerita, ya, dia buat benda-benda tak elok. Tak kena, kita kata. Cukup. Masalahnya kita tak tahu peribadi. Okey, kamu datang ke Mekah nak membersihkan diri, tiba-tiba kamu cerita, oh aku pernah bersama orang begini-begini. Bertaubatlah pada Allah, kan. Aib kalau kamu cerita benda-benda tu, kesalahannya berbentuk kabair, dosa besar, kan. Na'udzubillah min zalik. Okey, kemudian harus meninggal kedahakaan yang disesali dan menjauhi jalan yang dapat menghantar ke sana. Caranya dengan melepaskan diri dari segala kedahakaan. Okey, semua kesilapan yang kita lalu, tinggalkan, ya, dengan azam, dengan kekuatan. Benda ni agak sukar, ya. Kalau macam orang isap dadah, memang sukar lah ni, nak tinggalkan. Dia akan ulang balik. Cara dia berhijrah, tinggalkan tempat. Tengok-tengok tempat tu lagi banyak penagih dadah, habis cerita, kan. Kemudian harus ada kemahuan yang tulus untuk tidak mengulangi lagi kederhakaan tersebut. Okay, tak mau diulangkan balik. Lepas tu harus melaksanakan amal soleh yang boleh menjadikan sebab untuk menghapuskan amal yang buruk. Kerana bila kita buat amal soleh, amal buruk tu dia akan dihapuskan. Ini kelebihan yang Allah bagi. Harus keluar dari, yang kelima, harus keluar dari ikatan hak sesama manusia. Jika engkau mengatakan tentang saudaramu sesama muslimah dengan cara ghibah atau mengadu domba ataupun mengambil sesuatu darinya tidak benar, maka engkau harus mengembalikannya semampumu. Kemudian boleh juga meminta perkenaan orang yang memiliki hak tersebut. Susahnya, ya. Kalau nak kembalikan, ialah tengok kepada barang pun letih juga. Tapi kalau dah kita mengupat, mencaci, macam kes menuduh berzina ni, kan, macam mana kita nak bercakap? Ibu-ibu, agak-agak kita boleh lepas ke dengan Allah kalau keadaan kita macam ni? Susah, kan? Ribah ni mengumpat, macam jenis mengumpat. Dia ada kalau benda-benda yang dibenarkan syarak untuk menyelamatkan, itu tak apa. Tapi ini benda yang tidak dibenarkan. Ribah, mengadu domba, melaga-lagakan, mengambil barang orang tanpa keizinan. Teruk kita. Makan dulu baru minta balik. Dah, kalau orang tu kita kenal, mungkin boleh, kan. Dah, kalau orang tu kita biasa, mungkinlah. Tapi kalau orang tak biasa tu, orang yang tak biasa tu, macam mana kedudukannya, kan. Tapi kalau sesama kita ni, kita faham, kan. Ni kau orang tak biasa, pergi majlis orang kahwin, bagi hadiah, makan, salah rumah pula, kan. Kan. Lepas tu tersilap, maaf, kan, tersilap. Bagi tahulah, jangan balik macam tu je, kan. Tersilap, kan. Lepas tu ambillah hadiah tu balik.
Okey. Okey, maksudnya makan benda yang orang tu tidak yang tidak mendapat izin lah. Misalnya kita ambil buah orang, buah-buah tanaman orang tu kan. Pokok mempelam ni duk lanjut ke rumah kita. Aku menyapu tiap-tiap hari, petik gap kata. Kena minta izin kan. Cuma tak ada tuan, saya kalau tak ada tuan boleh lah. Kalau kat luar rumah tu mungkinlah tanah Harizat itu pun kita tengok siapa yang tanam kan. Kalau tak pokok jatuh belah sana, orang tu punya Ustaz. Walaupun batang kat sini, pokok belah sana. Betul tak? Wallahualam. Itu fatwa Kak Fazlin. It's the law of the land. Kalau tu tanah. Kalau ada peraturan okeylah. It's the law of the land. Memang peraturan kita Malaysia. Okeylah, dia jadi macam itulah. Pergi ke rumah neighbor, buah tu banyak rumah neighbor tu. Masalah pula ya. Waktu nak petik puah jadi masalah. Waktu nak sapu sampah tak jadi, buat tak tahu aja. Okey. Cuma kita merasakan satu benda yang beratlah dalam perkara yang begini. Orang yang baca tak surat khabar, nenek yang hanya tinggal berapa ringgit? RM30 ke RM40. Penyamun pergi rompaknya, nenek tu tengah nak ambil uduk pagi-pagi tu, dah tampol nenek kan, tua kan, dia minta duit, tak dapat, jumpa bawah katil. Itulah style orang tua kan, nyorok bawah katil, bawah tilam. Lepas tu dia ragutnya rantai. Lepas tu makcik minta halalkan. Dia tinggalkan RM30 ke RM40 macam tu. Lepas tu makcik minta halalkan. Baik kan perompak macam tu? Kau macam mana? Aduh, sakit kepala akhir zaman ni. Kamu dah merompak, dah dera kawan tu, minta halal. Satu benda yang memeningkan kita. Ya. Ketahuilah selagi engkau kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha, nescaya Allah akan menerima taubatmu dan menghapuskan segala dosamu. Perhatikan beberapa contoh tentang orang-orang yang taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha sehingga dia mendapat keberuntungan di akhirat. Pembunuh 100 orang. Ni dia kisah dia. Ya, yang kita baca. Banyak tu. Okey, tak apa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi SAW telah bersabda, dulu ada sebelum kamu ada seorang lelaki yang sudah membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya tentang penduduk bumi yang paling banyak ibadah. Maka daripadanya ditunjuk tentang seorang rahib. Dia pun mendatanginya, lalu dia berkata bahawa dia telah membunuh 99 orang, maka apakah masih ada keampunan bagi dirinya? Abid ini ataupun rahib ini menjawab tidak ada. Lalu orang itu pun membunuh rahib tersebut sehingga jumlah korban menjadi 100 orang. Kemudian dia bertanya-tanya tentang penduduk bumi yang paling banyak ilmu, lalu ditujukan kepada orang yang berilmu. Okey, ini kisah seorang lelaki telah melakukan kesilapan, kejahatan yang kita katakan kabair, sampai 99 kabair. Bunuh orang tu. Memang sifat lelaki ni tidak ada kesian punya orang. Sanggup. Dia pergi berjumpa dengan rahib, dia tanya orang kok ada penyesalan dia. Oleh kerana tu kemuncak kejahatan manusia ni kadang-kadang kalau Allah nak bagi petunjuk, dia datang nak menyesal, jangan kita ni cuba kita bimbingkan dia. Ya, jangan kata kamu itulah, kamu ni dulu mak rempit apa semua kan. Bimbinglah hak mana boleh bimbing, ya, bagi pandangan yang baik. Okey. Dia datang nak bertaubat. Lalu dia berjumpa dengan abid. Dalam riwayat ni dikatakan rahib ni abid. Abid ni orang yang kuat ibadat. Dia ada dua. Satu abid, satu alim. Abid. Okey, abidun dan alim. Okey. Kuat ibadat. Kuat ibadat tapi belum tentu ada ilmu. Ada ilmu.
Okey. Jadi ini beza antara abid dengan alim ni macam langit dengan bumi sebenarnya, kalau kita nak tahu. Abid dia kuat ibadat, yang macam Khawarij tu, kuat ibadat, tapi tak ada ilmu, akhirnya menjadi anjing dalam neraka. Abid kita tengok bersujud dalam masjid, Masya Allah hebat, jubah, serban, janggut, apa lagi, dahi dah naik hitam sebabkan kesan sujud kan. Tapi dia abid. Maka orang ni datang bertemu dengan abid, lalu minta, kata, aku ni dah membunuh. Dia tak perasan, abid ni bingung sikit kan. Dia tak dengar, aku telah membunuh 99 orang, ada ke taubat untuk aku? Dia dah tahu lelaki ni pembunuh di depan kan. Tak ada. Abid ni bagi fatwa. Fatwa dia, fatwa tak ada. Ulama bahaskan bab ini dengan kerasnya mengatakan, ya, kejahilan, walaupun orang tu nampak ibadat tapi jahil, akhirnya bila dia bagi fatwa menyebabkan risiko nyawa dia. Tu kesan. Dan kita berada di akhir zaman, ramai ustaz-ustaz yang banyak mengeluarkan fatwa sekarang. Berhati-hati, dia akan merosakkan. Itu yang Rasulullah kata, penyeru daripada neraka lisan macam kita, dia akan mengeluarkan fatwa, sesat lagi menyesatkan pada zaman kita sekarang ni. Oleh kerana berhati-hati. Lepas tu dia bunuh abid ni, padan muka dengan fatwa dia tu. Dan akhirnya dia bertanya dengan alim. Lalu orang itu berkata pada alim ini, dia telah membunuh 100 orang, maka apakah masih ada keampunan bagi dirinya? Orang yang alim itu menjawab, ya, dan siapakah dapat menghalangi antara dirinya dengan taubat? Cuma pergilah kamu ke negeri ini dan ini, kerana di sana ada orang-orang yang menyembah Allah, dan sembahlah Allah bersama mereka, dan jangan kembali ke negerimu, kerana ia adalah negeri yang rosak. Maksudnya ini dikatakan hijrah ke negeri yang baik. Okay? Lalu orang itu pun pergi sehingga tatkala di tengah perjalanan kematian menghampiri dirinya, lalu malaikat rahmat dan azab saling berselisih tentang orang tersebut. Malaikat rahmat berkata, orang ini telah bertaubat dan menghadapkan kepada Allah dengan hatinya. Sedangkan malaikat azab berkata, sesungguhnya sekalipun dia belum pernah mengerjakan kebaikan. Dia tak ada buat apa lagi. Dah membunuh ada, tapi kebaikan tak ada. Lalu ada malaikat yang berwujud seorang manusia mendatangi mereka dan hendak memutuskan perkara mereka tentang orang tersebut. Maka dia berkata, ukurlah jarak antara dua negeri ini. Mana jarak yang lebih dekat, maka dia akan menjadi bahagiannya. Maka mereka mengukur dan mendapati bahawa jarak yang paling dekat adalah ke negeri yang hendak ditujunya. Maka para malaikat rahmat memegang orang tersebut. Okey. Dalam riwayat yang lain, lalu Allah menurunkan wahyu kepada negeri ini agar jaraknya lebih jauh, dan memberikan wahyu ke negeri yang satu lagi agar jaraknya lebih dekat. Maka jarak negeri yang baik adalah lebih dekat daripada negeri yang ditinggalkannya kira-kira sejengkal sahaja. Maka ia dijadikan penduduk negeri yang baik. Perhatikanlah wahai saudari muslimahku, meskipun dosa amat besar dan kesalahannya melonggok, tetapi tak kala rasa sesalnya membesar dan dia benar-benar ingin bertaubat, maka Allah merahmatinya dan menjadikannya termasuk golongan orang-orang yang berbahagia. Maka begitulah pula yang engkau harus benar-benar dalam bertaubat, agar Allah benar-benar merahmatimu. Okay, kita stop. Jadi ini dia kisah yang menceritakan orang-orang ni bertaubat, ya, dengan sebenar-benarnya. Kita pun insya-Allah mudah-mudahan, ya, taubatlah. Biasa kalau Rasulullah menceritakan ini, ianya di zaman Bani Israel, sebelum Rasulullah. Kalau Rasulullah bercerita beginilah. Okey, ada apa soalan? Okey, insya-Allah mungkin kita 2 minggu cuti. Kalau ikut jadi, tapi tak sampai-sampai dia punya ni. Dah diketengahkan semua katanya. 1 hari bulan. InsyaAllah saya pergi umrah, tapi handle group lah. Handle group. Tak tahu ya. Lebih kurang 30 katanya. Ya, doakanlah. Kalau ada salah dan silap, minta maaf, ya. Jangan pula nak marah ustaz ni.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu